Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Petang-petang ni ada keboringan sikit. Saja nak berbual dengan kawan-kawan dalam Facebook. Sebab dah tak boleh keluar rumah kan. Jadi nak buat sikit perkongsian ilmu. Macam mana kita nak jadikan panahan kita panahan yang konsisten. Sikit je ilmu yang boleh buat sebab nak kongsi dalam Facebook ni tak apa cantik. Sebab tak nampak setiap pergerakan. Tapi bolehlah. Mungkin kawan-kawan kita dah hebat dah. Cuma masalahnya kadang-kadang dia terlupa atau terlalai sikit je kesalahan dan membuatkan panahan dia tidak konsisten. Okey, untuk petang ni saya nak kongsi anchor lah. Benda yang mudah untuk tengok di Facebook. Anchor kalau nak kongsi aiming ataupun pergerakan memang kena kat padang tu yang paling best. Alhamdulillah 10 orang dah tengok. Nak tengok saya bercerabih petang ni. Selalu dapat cerabih kat padang dengan kawan-kawan. Lalu ni dah kena kurung kat rumah. Terpaksa cerabih kat dalam Facebook je. Tu yang macam-macam keluar kat Facebook tu. Tapi tak apa, insyaAllah yang ini saya akan cuba kongsikan. Mana tahu lepas tengok perkongsian ni nak panggil ke tempat kawan-kawan ke kan. Nak panggil ke tempat kawan-kawan, insyaAllah saya akan datang. Saya akan cuba kongsi ilmu panahan tepat yang saya ada. Tak banyak tapi membantu. Kira bolehlah. Kata boleh cek makan lah. Setakat arnab kalau berlari tu kan, InsyaAllah kena. Okay, InsyaAllah. Bo pusaka saya Al-Fatih nama dia. Tiba-tiba bagi nama hari ni Al-Fatih kan. Walaupun dia bersalut. Ramai bertanya kenapa Bo Ustaz bersalut. Okay, Bo saya ni bersalut sebab satu, puncanya nak pergi Makau itu ada tali-tali yang kat dalam ni. Tali Bo ni pernah patah. Jadi ada tali simpai. Jadi takut bila masuk game diorang anggap dia sebagai aiming. Sebenarnya tak guna aiming pun. Tapi sebab bila diorang anggap aiming, saya gunakan pembalut ni untuk membalut. Dan alhamdulillah berguna rupanya pembalut ni. Pembalut badminton. Saya guna bila panas pun cantik. Okey, Bo tak apa panas. Bo ni dah 6 hari dalam kereta, dalam bonet. Saya lupa keluarkan daripada hari Ahad hari tu. Game last hari Ahad. Dekat dekat Bukit Merah. Lepas tu panas hujan setiap petang. Tadi Bo keluarkan, Bo teringat. Bila terkeluarkan Bo ni, alhamdulillah Bo masih dalam keadaan selamat. Yang penting waktu panas jangan pasang, biar dia sejuk. Okey. Betul lah Fizuddin. Belakang tu kantin. Tu tempat mak saya masak. Okey, ni lokasi dekat Mahat Tafiz, Balai Dakwah Islam Majram. Tempat saya membesar daripada umur 2 tahun. Tempat motor tu track mak. Nak beritahu yang motor ni pernah menang dalam mana. Okay, jadi dia sentiasa ikut. Tidur pun ikut, nak mana pun ikut. Okay, InsyaAllah. Ingat tu, dah bercerabih sambil lupa. Kita nak kongsi ilmu ni, bukan nak bercerabih sebenarnya. Okay, sekejap biasalah. Okay, ni Aero Supra X. Supra X, Aero terbaik buat masa ni daripada Megat Fauzan, Megat Rambai. Ni 700 pine. Saya nak cuba gunakan hari ni 700 pine sebab saya tak pernah guna 700 pine. Jadi saya nak gunakan untuk hari ni, nak tengok macam mana kerusan Aero ni untuk pergi ke target. Okay, sambil-sambil tu knocking saya, knocking yang menjunam. Dia kalau tegak sini, dia tegak. Ada yang mesej saya
kenapa tak tegak. Saya tak gunakan tegak. Saya knocking saya menjunam. Sebab bila dia junam, jari saya selamat. Ni tak pernah luka. Pernah luka pun kadang-kadang saya shoot pakai bow orang. Jadi dia langgar sak, boleh luka. Untuk hari ni saya tunjukkan knocking saya menjunam. Lebih kurang macam ni lah. Ni bow tegak, dia menjunam. Ni untuk memudahkan saya tak pakai glove. Tapi jangan terlalu junam macam ni. Dia akan membuatkan arrow kita jadi seperti dolphin. Okay. Arrow kita akan macam ni. Siapa yang shoot arrow macam ni, maknanya knocking tak betul. Kalau siapa shoot jari koyak luka, maknanya knocking salah. Kadang-kadang knocking macam ni salah. Jadi perhatikan kenapa ada kesalahan dalam setiap panahan kita. Kenapa tangan sakit, kenapa arrow kita macam dolphin. Ni punca dia. Okay. Kalau nak tengok kenapa arrow tu macam ular, okay, macam ular sebab spine. Bow kita 35, lepas tu kita pakai spine 400. Arrow akan jadi ular dan keluar. Dia akan out. Spine ni, spine lembut, spine keras ada kena-mengena dalam panahan. Dulu saya gedah je, tapi semenjak dah tengok macam mana perginya arrow, orang tegur semua, rupanya banyak kegunaan spine ni. Okay, ni spine 700 dengan bow 35 ni saya tak pernah cuba lagi. Sebab saya nak cuba jadikan untuk arrow untuk bebo sebenarnya ni, nak cuba. Okay, ni knocking saya. Thumb ring, dulu pakai thumb guard. Thumb ring boleh dapatkan direct ke China ataupun dapatkan dekat Ibnu Murad, Zulkarnain. Thumb ring okey. Dah ada bunyi monyet. Monyet nampak senjata, lepas tu dia bising. Dia ingat kita nak shoot dia. Okey, jangan jadi monyet keluar-keluar ni. Jangan jadi monyet keluar-keluar kan. Orang suruh duduk rumah, dia keluar bab ni. Berkawan dengan ramai-ramai kat situ. Tu satu masalah tu. Okey. String saya buat daripada Archer Studio. Tali fast flight. 12 strang, 12 lapis. Yang buatnya Syaz Sazakim daripada Archer Studio. Alhamdulillah tali ni dah bertahan. Nak masuk 2 tahun tali ni. Tali kualiti, harga berpatutan. Loop. Tolong check loop. Ramai kadang-kadang tak check loop dekat sini. Selalu putus ni. Ni kat putus, dengan sini selalu nak putus. Tolong check sebab saya tengok ramai orang bila saya pergi dekat bow dia, yang sini memang serabai hancur. 2 tempat ni. Tolong check sebab apa? Ni tempat dia bekerja ni. Dia bergesek ni. Okey. Memang penting. Okay, insyaAllah saya cuba shoot satu arrow. Okay, kalau nak tengok anchor saya untuk 18 meter ni, saya ada 3 anchor. 3 anchor. 3 anchor, 2 anchor. 2 anchor dulu. Satu arrow Fletcher akan sentuh mata saya, stop kat sini. Satu lagi saya punya jari ni melekat. Jadi ni ada 2 anchor. Pastikan 2 anchor ni bekerja. Kalau tak bekerja, dia tarik je ni. Ni sentuh, belakang sentuh. Jadi ada 2 anchor. Sentuh 1, sentuh 2. Jika tak sentuh, dia macam ni. Tarik. Dia letak belakangnya, anchor belakangnya sentuh, depan tak sentuh. Maknanya bila ni je sentuh, depan tak sentuh, maknanya 2 anchor tu tak menjadi. Panahan kita takkan jadi konsisten. Okay? Dia takkan jadi konsisten. Kena letak satu anchor sini, satu anchor sini, melekat kat sini. Faham? Sebab ramai yang kadang-kadang bila drawing dia penat, bowhand dia sangkut, dah penat, dia akan turun. Bila turun, arrow yang cantik macam ni tadi, dia turun. Bila turun ke depan, arrow akan menjunang ke bawah. Itu yang bila dia panah, tadi okey masuk target. Tapi yang dah penat ni, arrow banyak turun bawah. Dia kadang sikit kesalahan yang dia tak jaga, membuatkan arrow kat depan tak konsisten. Tu satu benda yang paling banyak lah saya tengok kawan-kawan kan. Tapi tengah time mana saya tak boleh tegur.
Sebab kalau tegur orang, jadi risiko pada saya pula. Bukan risiko. Kadang-kadang ada orang yang tak suka ditegur. Sebab saya pernah kena tegur. Kan? Bercakap kat belakang kena marah. Saya tak kisahlah kan. Nak marah tak apa. Sebab saya kadang-kadang ajar orang minta kita ajar. Jadi kita akan bercakap kat belakang tu. Tapi kadang ada yang tak boleh terima. Bukan sebab panahan dia. Tapi sebab dia tak dapat serap tekanan. Bila tak dapat serap tekanan, dia anggap yang orang keliling ni mengganggu dia. Okay. Cuba belajar satu benda yang kata bila memanah ni kena ada orang keliling yang bising. Sebab kita ambil memanah bukan tempat kita seseorang. Kita memanah memang tempat orang ramai. Memang tempat ramai sangat. Tak ada kita manah macam kat rumah kan. Latihan memang seorang-seorang. Jadi dia akan syok sendiri. Okay, minta maaf lah. Saya bukan tegur orang. Saya nak beritahu. Cuba serap tekanan. Sebab saya dapat serap tekanan. Bila orang kacau saya kat belakang, saya dapat jaga. Tapi kadang-kadang sangkut juga. Kadang-kadang goyang juga kan. Tapi kita anggap benda ni gurau. Dalam manah kita memang berseronok. Kita tak ambil serius. Sebab kalau kita ambil serius, sikit je hati kita rosak, kita berfikir tentang lain, nak menang ataupun kacau lah orang ni. Okay. Waktu tu panahan anda akan rosak. Sebab saya ada kawan-kawan saya yang jenis macam tu. Jadi kita dah cakap serap tekanan tu penting. Sebab bila kita serap tekanan, orang datang macam mana pun, orang kacau, oh Ustaz Zaid, jerit lah, oh Harry, jerit lah macam mana pun, dia takkan goyang. Dia kacau ni bukan apa, memang kita ni suka bergurau kan. Memang bergurau, bukan apa pun. Tapi taktik-taktik yang macam ni kadang-kadang dia suka psycho kawan-kawan, tu biasa. Okay, macam saya tak pernah marah orang, saya suka je, psycho lah. Rezeki, menang kalah rezeki. Tapi janganlah psycho sampai ambil arrow. Agak-agak lah kan. Kacau Ustaz saya, cucuk dia. Itu tak boleh lah, jangan sentuh. Setakat bercakap tak apa, tapi jangan sentuh. Okay, boleh. Saya habis lagi. Okay, ni anchor. Yang perlu saya cakap tadi, anchor. Letak satu anchor, sentuh fletcher. Itu dua anchor. Sebab apa dua anchor ni bagus? Sebab kita dapat confirmkan yang kita punya doleng tu sampai. Dia tarik, fletcher sentuh. Okay. Untuk yang pakai cimata, dia ada 3 anchor. 3 anchor. Tarik, 1, fletcher, 1, tali akan sentuh cimata. Siapa yang pakai cimata, cuba tarik. Tarik kat bawah cimata, letak, nanti tali akan tarik cimata dia sekali. Maknanya ada 3 anchor. Tarik 1 jari, 1 fletcher, 1 lagi cimata tu akan sengit. Maknanya 3 anchor dekat mata ni dah bekerja. Dia jangan tarik 2 anchor saja. Cimata tak sentuh. Jadi droleng dia akan jatuh. Sebab waktu dia tarik, dia okey. Kan? Waktu dia turun, dia tak sedar. Tali tu tak sentuh cimata dia. Maknanya 2 anchor je yang bekerja. Yang 1 anchor tu sangkut. Dekat situ ada kesilapan lah. Kesalahan pada pemanah-pemanah yang dah hebat. Bila dah hebat, tapi sangkut. Okay. Aktiviti luar. Ni aktiviti kat luar rumah, dekat je. Sekolah dah tutup. Budak-budak pelajar semua tak ada. Jadi duduk belakang rumah lah kan. Kalau depan rumah kan takut polis datang. Belakang rumah tak apa. Yang ada pun monyet tu, banyak monyet. Okay, anchor ya. Ni anchor. Tarik, 1 lock, fletcher sentuh. Tarik, 1 lock, fletcher sentuh. Dia tarik je lock macam ni 40 meter untuk saya. 40 meter, fletcher sentuh. Fletcher tu melekat. InsyaAllah yang ada cakap kadang-kadang tak koyak ke, muka tak luka ke? Alhamdulillah, muka belum luka lagi. Tak pernah luka lagi. Main bebo pernah luka sekali, silap shoot. Tapi main track tak pernah luka. Walaupun fletcher kat sini ke, fletcher kat bawah mata ke, fletcher kat atas mata ke, tak luka lagi. Dulu saya punya aiming untuk anchor dulu macam ni, kat mata. Kat biji mata ni. Fletcher ni dua-dua masuk kat biji mata. Pak. Lepas tu saya tengok depan, saya shoot. Tak pernah luka lagi. Jangan risau. Okay. Anchor walaupun sikit, bekerja kat sini saja, tapi dia mempengaruhi kita punya panahan. Okay. Untuk jarak panahan. Okay. Untuk jarak panahan yang saya gunakan, saya pakai walking face. Walking face tu apa? Mana pergerakan di muka. Saya tak gunakan aiming depan. Aiming depan tu tetap kat bull eyes. Okay. Ni saya letak kat bull eyes. Ataupun laluan tengah ni saya letak kat bull eyes. Anchor kat sini bergerak.
Sini saya punya 18 meter. 18 meter. Okey. Lepas tu 30 meter turun sikit je. Dia ada sikit jarak ni. Sikit je. Walaupun sikit ni, kena pastikan jarak yang kita hafal ni betul. Sebab 30 meter sini, 18 meter sini, sikit je. Ni 18 meter. Dia sentuh ni. Ni Fletcher masuk mata saya. Ni. Ni. Fletcher akan masuk kat mata saya ni, sini. Ni 18 meter. 30 meter sikit je bawah ni. Okay. Setiap pergerakan kita sikit je. Tapi, efek kat depan banyak. Kena hati-hati. Cari anchor kita mana yang sesuai. Jangan 18 meter sini, 30 meter sini. Banyak ni. Ni benda yang merosakkan. Banyak rugi. Bukan rosak apa, rugi. Okey. Aduh. Banyak lah. Tapi nampak muka pecah. Kau hajar. Muka 3 hari duduk kat dalam kemah tu. Memang pecah tu. Tak potong lah. Okey. Hari ni kau ajar, dia mengacau lah. Apa lagi? Alhamdulillah. Aduh. Tadi FMTA menanggung kekalahan semua. Alhamdulillah. Sikit perkongsian. Alhamdulillah untuk saya, FMTA dapat buat satu keputusan yang besar, yang bagus daripada AJK tertinggi yang menangguhkan game. Tengok Allah bagi pertolongan pada kita. Kalau kita kata tukar tempat hari itu, berapa ramai kena tangkap hari ni. Okey. Alhamdulillah penangguhan yang kami buat hari itu memang penangguhan yang tepat. Sebab apa? COVID-19 ni memang sedang mengganas. Okey. Alhamdulillah. Yang kata nak menang tadi, tak apa, kita jumpa. Nanti kita akan beritahu bila waktu yang sebetulnya untuk test. Kita settlekan masalah COVID ni dulu. Orang berlalat pula. Kita settlekan masalah COVID ni dulu. Nanti bila dah okey, kami akan beritahu FMTA punya tarikh yang terbaru. Okey, kita sambung balik. Okey ya. Anchor tadi walaupun sikit je perangai dia. Kan? Sini 18 meter, saya punya masuk Fletcher sini 18 meter, sini 30 meter. Ni sikit je. Lepas tu 40 meter saya sini. Ni 40 meter. Saya akan letak saya punya anchor sini. Ni jari ni akan masuk ni. Penumbuk ni. Ni akan masuk. Ini yang nipis ya. Ini yang nipis. Bagi saya ni yang bagus lah. Ni sikit je. Kalau ada satu ni Alibo tu tebal. Dia akan buat kita punya ni macam ni. Dia akan buat kita punya anchor tu terbuka sikit macam ni. Nak bagi tebalnya pasal. Kalau ni okey, nipis. Untuk saya lah. Ada yang suka pakai tebal. Ni anchor 40. Lepas tu Fletcher sentuh sini. 50 saya masuk sini. 50 saya turun bawah. Fletcher masuk kat mulut. Kat tepi bibir ni. 2 bibir ni. Jadikan anchor. Mana bila kita sentuh ni. Dekat bibir kita ni. Lock. Kita tengok macam ni. Ni anchor 50. Dia akan macam ni. Ni anchor 50. Mana ni dah lock. Ni lock. Kita masukkan. 2 Fletcher ni masuk kat bibir kita sini. Jadi kita tahu. Setiap kali panahan 100 arrow ke, tetap benda sama. Bibir. Ni untuk 50 meter saya. Untuk tuan-tuan cari. Untuk tuan-tuan carilah. Untuk kawan-kawan cari. Mungkin kalau dia pakai sama macam saya, spine 600, bow 35, tepat. Bukan 35, agak-agak 35 tepat. Tinggi lebih kurang macam saya, pakai thumb. Dia aiming sama dengan saya, dia boleh ikut apa yang saya buat ni. First working. Okay, first working. Lepas tu 60 meter saya sini. Ni. Ni 50 kan? 60 meter saya masuk bawah bibir. Jadi orang akan tengok Fletcher saya akan duduk bawah bibir ni setiap masa. Tarik je masuk, tarik je masuk, tarik je masuk, tarik je masuk. Kita kena biasakan anchor ni. Tarik, masuk 50 meter. Tarik, masuk 60 meter. Kalau ni tak konsisten, dekat depan akan dapat masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Ni, penting ni. Ni 60 meter.
60 meter saya masih boleh aiming kat dalam target. Jadi kelebihan saya bila orang main 30, 40 meter, 50 meter tu, siapa yang main gaping dia akan ada masalah. Tapi untuk saya, bila saya gunakan aiming dalam target, ada kelebihan untuk saya dapat aiming yang walaupun kena bullseye kan. Bullseye dia goyang pun dia akan main tepi merah biru sini. Kena bullseye tepat, kalau goyang sikit merah biru. Jadi tak banyak kesalahan yang akan kita buat walaupun plucking. Okey. Itu kena jaga. Cincin tiruan Ustaz. Budak-budak pun main. Okey. Ini untuk Aero 700 Pine Megat Fauzan. Ni Aero Supra X Trajectory. Ni. Ni yang panjang ni. Ini saya gunakan untuk 18 meter. 18 meter sini saya tukar jadi sini. Sebab apa saya tukar? Sebab saya gunakan .150. Aero ni panjang, berat sikit. Jadi 18 meter main kat sini je. Dia punya kelebihan dia, main 18 meter main kat sini. Jangan main aero panjang dulu masa ni, pakai aero yang biasa kita pakai. Untuk Link Boy 18 meter saya gunakan point 200 grain. Untuk 18 meter 200 grain, tak boleh tembak 30 meter 40 meter, dia main untuk 18 meter saja. 200 grain. Dapat anchor sini juga. Anchor yang sama juga, aiming bull eyes. Ni, anchor kat bawah mata ni. Untuk yang tadi yang Supra X yang 700 Pine tadi ni, sebab point dia standard, saya punya anchor sini. Anchor kat mata. Anchor kat mata ni dia kat laluan mata sebab aeronya ringan. Jadi untuk mengurangkan minor dry fire, ni 21 gram Jadi bow akan bunyi tang. Kalau rasa bow yang kita shoot tu bunyi tang kuat, bunyi kuat tu maknanya kita dah buat satu hentakan pada bow yang kuat, minor dry fire. Kalau kita pakai bow aero yang berat ni, point besar ni, insya-Allah hentakan tu kurang. Kita sentiasa ingat, tarik je masuk. Tarik je masuk. Tarik je masuk, lock. Bowhand jaga. Ni bowhand. Bowhand ni waktu kuat pagi-pagi memang dia sedap. Okay? Ni bowhand ni waktu kuat ni sedap. Tapi waktu kita penat dia kendur. Ini kena hati-hati. Waktu kuat macam ni, tulang belikat belakang terbuka. Ni. Ni kuat ni. Tapi waktu kita penat, kita tak sedar dia kendur. Dia kendur ni turun. Ni jadi penat. Kendur. Bila kendur, aero turun. Bila kendur, aero turun. Kita tak sedar. Waktu kita tarik kuat lagi, jatuh lagi. Kena hati-hati. Kena sentiasa ingat. Okay. Kena sentiasa ingat yang kita ni pagi lepas sarapan, hentam sedap, kita kuat. Tarik, pam, 10N. Kita punya shoot training. Orang bagi side test kan. Oh, shoot seronok kan. Oh, kuning-kuning. Yang kawan-kawan tengok ni semua risau lah. Oh, ini hebat ni, hebat. Tapi, N yang pertama, dia dah penat. Dia tak sedar. N pertama, kendur. Shoot tak masuk. Lepas tu dia mulalah stres. Bila dia stres, dia akan cuba tukar, tarik tegang, turun aiming. Waktu tu panahan dia rosak. Tu sebablah ramai bila waktu game buat kat belakang lain lah. Semalam training okey, apa hari ni lain? Mulalah salah target tinggi lah,
target face rendah lah, buat tak ikut itulah size wall archery lah kan, tanah menjunam lah kan. Itu semua alasan. Sebenarnya kita tak kawal kita punya ni. Tak kawal kita punya ni. Drawlang ni. Tak kawal kita punya aiming ni. Ni anchor kita ni. Sikit je berubah, rosak. Lebih salah kat orang. Itu sebab lah kalau macam saya, jenis saya, bagi target rendah ke, target tinggi ke, bagi saya sama. Saya cari, saya adjust waktu tu. Waktu tu je adjust. Dia tak payah pening kepala. Dia tak payah duduk kat belakang. Aduh, tak game. Saya sebenarnya seronok bila orang tekanan. Bila orang tekanan, saya dah nampak dia punya keyakinan 50% dah habis. Bila dia tekanan, 50% keyakinan dia dah habis. Jadi saya kat belakang, saya akan seronok, gelak-gelak kan, kacau-kacau orang kan. Sebab apa? Keyakinan kita untuk manah tu, yakin pada Allah tu, kena kuat. Jangan kita miss je, cheat. Oh, siap mencarut, cheat. Lepas itu, depak. Dia mencarut. Sebenarnya tak lepas tu, Alhamdulillah. Sebab apa? Arrow yang kita bawa tu memang Allah dah bawa. Kan? Cuma kita je baiki, kita ubah suai, kita jaga, kita je panahan, jaga hati kita. Kita ulang je. Anchor. Okay. Anchor bila 8mm. Saya terus tarik automatik masuk dalam mata saya. Tarik je masuk terus. Yeah. Sebab anchor tu kena hafal. Dia jangan tak hafal. Bila tak hafal, dia akan mencari. Dia terus tarik, masuk terus. Masuk terus, lepas. Masuk terus, lepas. Okay. Satu lagi benda yang saya terlupa nak cakap. Hold 3 saat atau 5 saat. Tu paling penting. Okay. Hold 3 saat dengan 5 saat ni akan buat kita fokus. Tarik. Masuk. Hold. Baru lepas. Bila kita tarik, hold, lepas, kita tak tahu yang kat mana kita letak tadi. Kat sini ke sini? Masuk kuning tapi kat mana tadi? Sini ke? Dia akan jadi kita confused. Dia senang je. Tarik. Letak, masuk, knock, lepas. Dia mesti hold 3 ke 5 saat. Jadi kita tahu. Okay, aku letak kat sini. Ni jari aku. Hold. Aiming kat bola ais. Lepas. Aiming kat biru. Lepas. Jadi kita dapat baca. Dalam masa 3 saat dengan 5 saat tu kita dapat baca apa yang kita nak. Dia jangan letak, lepas. Letak, lepas. Letak, lepas. Lepas tu, aduh, kenapa aku tak hold? Benda tu yang kesalahan diri sendiri. Kan? Tarik. Arrow ni memang ringan. Kuat bow bunyi. Kuat bow bunyi. Jadi arrow ni kena tukar point bagi berat sikit. Ni arrow berat sikit. Jadi bunyi dia kurang. Ada perbezaan bunyi. Bunyi hentam dengan bunyi pap. Sayangi bow anda sebab bow ini adalah sahabat anda. Okey, saya nak ambil arrow jap. Sekali anak ada kat sini lah, tak ada orang jaga. Hey, siapa jaga anak ni? Jaga dia sendiri. Boleh dia naik motor seorang-seorang. Tu, tengok. Pisau. Aduh.
Hai. Bolehlah dia datang seorang-seorang kat belakang tu. Okay, Ero cantik grouping. Betul tu. Betul tu Ijal Wak ni. Target panik memang ada. Target panik ni macam ni. Kita letak, lepas tu kadang-kadang kita tengok bor kita. Dia tarik tangan kita tapi kita tak lepas itu. Siapa yang dapat turunkan tenang, itu bagus. Dia jangan dia tarik, dia lepas. Itu yang biasanya miss arrow. Okay, jadi bila target panik ni jerk, bila ada jerk tu je, turun, relax. Tenangkan diri. Adik tu. Tata. Ayah hantar tata. Muah. Ayah hantar sana jap. Jap. Nak hantar budak ni, ganggu. Apa main kelapa ni? Okey, minta maaf lah. Okey, iaitu perkongsian daripada saya tadi untuk aiming untuk anchor. Anchor ni benda yang dapat saya kongsi dekat dalam mata ni, dekat dalam Facebook. Sebab apa? Paling mudah lah nak berkongsi. Sebab kalau kita nak kongsi cari aiming kat depan, dia payah sikit. Aiming nak tengok ke arrow macam mana, dia kena tengok depan mata. Kena jumpa depan-depan tu paling mudah. Lepas tu nak ajar tentang step berdiri pun kena depan-depan sebab tak nampak. Jadi insyaAllah untuk petang ni dah pukul 7 lebih dan nak maghrib. Terima kasih yang sudi melihat saya punya ni, yang tolong share video ni. Tak banyak mana pun kita kongsi ilmu ni, kita bagi kawan-kawan rasa macam mana dapat ketepatan. Tak menang tak apa. Ya, sebab menang kalah tu semua dah rezeki Allah sediakan. Cuma kita rasa ketepatan tu. Bila kita dapat rasa kena kuning, kena merah, apa yang kita nak tu, kita dapat rasa keseronokan. Okay. Sebab apa? Tanpa ketepatan kita akan rasa lemah. Memanah dah dapat dah. Memanah dah dapat dah. Pahala dah dapat semua. Tapi bila tak dapat tepat, kadang ramai yang down. Aduh tak tepat lah, boring lah, tak diri lah kan. Mula putus asa. Sebenarnya bila memanah tu pun dah cukup dah, dapat pahala. Cuma tambah dengan ketepatan. Ketepatan ni memang Nabi nak. Sebab apa? Sahabat Nabi pun, sahabat Abu Waqqas pun, dia tepat. Memang tepat tu penting. Kalau tidak macam dia nak bunuh musuh kan. Tepat tu penting. InsyaAllah untuk petang ni saya selesai kat sini saja. Okay, minta maaf kalau ada cerabih kan, mengarut benda-benda yang mengarut yang saya bercakap tu. Okay. Selebihnya malam ni Isra' Mi'raj. Okay. InsyaAllah ampun maaf daripada saya. Okay, ampun maaf daripada saya sekiranya terkasar bahasa kepada kawan-kawan. Kasar bahasa tu kadang-kadang tak boleh nak kata tak boleh nak kapis. Biasalah manusia kan. Kita bukan Nabi yang sentiasa maksum. Kita ni manusia biasa. Okey, insyaAllah minta ampun. Maafkan saya, maafkan dosa saya dunia akhirat sekiranya saya terkasar bahasa kan, tercaci maki. Okey, insyaAllah sekiranya perlu, kalau ada masa lagi, situasi cantik, saya akan cuba kongsikan ilmu yang lain pula yang saya ada. Tak banyak, sikit je ilmu tu, tapi kita akan kongsi bersama. Okay, insyaAllah. Terima kasih yang share video saya kan. Saya saja nak buat macam ni kan. Tengok ramai-ramai kawan-kawan buat video ni, tengok Coach Rino buat video berkuda. Seronok lah kan, kongsi-kongsi kan. Dah dapat nak jumpa dalam Facebook je lah nampaknya. Okay, ampun maaf daripada saya. Okay, minta maaf. Banyak kesalahan yang saya buat pada kawan-kawan saya, sahabat saya, yang mana saya belum minta maaf. Saya minta maaf sekarang. Kalau nak jumpa depan, insyaAllah kita minta ke depan-depan. Buat peluh. Minta maaf je pun. Okay, insyaAllah. Jumpa lagi
malam kang. Dengan status bukannya dengan video live. Okey. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.